hanya penerbangan Malaysia. Saya tidak akan sekali-kali menerbangkan Air France ke Malaysia. Seorang kapten senior Air France pernah berkata, orang Malaysia terlalu menitikberatkan budi bahasa dan perhubungan silaturahim. Mereka tidak cukup terus terang dalam bekerja, sentiasa dibalut dengan bahasa berbunga-bunga untuk menyembunyikan maksud sebenar. Dia pernah memiliki prasangka sedemikian. Namun apabila dia ditugaskan untuk menguruskan laluan Kuala Lumpur KLIA dan terpaksa mengunjungi ibu negara itu, nilai hidupnya menerima impak yang besar. Apa yang mengejutkannya bukan sahaja teknologinya, tetapi bayangan seorang juru teknik penyelenggaraan yang ditemuinya lewat malam di apron lapangan terbang dan kata-kata yang diucapkan oleh individu tersebut telah menyentuh sanubarinya. Apa sebenarnya yang berlaku? Selepas membaca kisah ini, Anda juga akan mahu membersihkan hati Anda di sudut di mana tiada mata yang memerhati. Sila baca hingga akhir, pagi di lapangan terbang Charles de Gaulle Paris sentiasa diselubungi suasana kesibukan. Dalam kabus dan kelembapan di landasan juru terbang Air France, beransur-ansur berkumpul di bilik taklimat. Ini adalah pagi yang hanya dipenuhi aroma kopi dan gema tapak kaki. Tetapi pada hari ini, suasana terasa lebih tegang daripada biasa. Jean-Pierre Dubois adalah seorang kapten senior berusia 45 tahun dengan 18 tahun pengalaman. Wajahnya santiasa tenang dan dia memiliki pertimbangan yang tidak pernah hilang ketenangan dalam apa jua keadaan cuaca buruk. Rakan sekerja percaya kepadanya. Penerbangan di bawah tanggung jawabnya sentiasa sempurna cekap dan yang paling penting tepat seperti mesin. Inilah falsafah pemanduannya. Ayahnya bekas juru terbang tentara udara Prancis telah mengajarnya sejak kecil bahwa memandu adalah mengenai kawalan mekanikal yang sempurna tanpa memerlukan emosi. Dia membesar di bawah bayangan ayahnya, menganggap ajaran ini sebagai kebenaran mutlak. Walaupun dia menjalani kehidupan yang tenang bersama istri Sophie dan dua anak pada hujung minggu, dia tidak pernah membenarkan sebarang kompromi dalam pekerjaannya. Tiba-tiba, Antoine pengurus operasi melangkah ke podium bersedia untuk mengumumkan jadwal tugasan. Nama-nama laluan dan kapten yang bertanggung jawab seperti New York, Singapura diumumkan satu demi satu. Jin menunduk melihat jadwalnya dan membuat catatan dengan tenang. Ini sepatutnya menjadi sesi taklimat yang biasa. Seterusnya penerbangan KLIA pada 15 Mei. Antoine sejenak menelan air liur. Kesunyian singkat menyelubungi bilik. Saya mahu Kapten Jin yang bertanggung jawab. Pada saat itu, udara di dalam bilik seolah-olah membeku. Semua mata di sekeliling menoleh ke arah Jin. Ia bukan pandangan tahniah. Ia adalah pandangan simpati yang sukar diungkapkan. Mark, pembantu juru terbang di sebelahnya, menghela nafas perlahan. Kesunyian yang kekok berlarutan selama beberapa saat. Kasihan betul. Bisikan seseorang terdengar jelas dalam keheningan. Jin berasa keliru. Mengapa semua orang kelihatan begitu pelik? Adakah ia laluan berbahaya? Adakah terdapat masalah tertentu? Dia sama sekali tidak dapat memahami reaksi luar biasa di sekelilingnya. Selepas mesyuarat, Jin mengejar Antoine kapten senior berusia 55 tahun yang telah terbang selama lebih 30 tahun. Dia pasti tahu sesuatu. Antoine, boleh saya ganggu sebentar? Jin memanggilnya. Antoine berhenti dan perlahan-lahan berpusing. Ekspresinya menunjukkan seolah-olah dia sudah menjangka perkara itu. Dia mengeluh panjang memandang Jin. Kau nak tanya pasal Malaysia, kan? Antoine memotong nadanya seolah-olah dia telah menjawab soalan yang sama berkali-kali. Ya, mengapa? Semua orang keberatan. Adakah masalah? Antoine berjalan ke tingkap koridor memandang landasan di luar. Bunyi enjin kapal terbang berlepas berturut-turut kedengaran dari jauh. Selepas berdiam diri seketika, Antoine memulakan kata-katanya dengan perlahan. Jin, kau belum tahu. Penerbangan KLIA tidak sama dengan laluan lain. Berbeza bagaimana? Banyak gelora udara atau kawalan menara yang sukar. Antoine menggeleng. Bukan masalah teknikal sama sekali. Malah boleh dikatakan ia adalah laluan dengan kawalan yang paling mesra dan berbudi bahasa. Tetapi dari satu segi ia sangat berbahaya. Jin mengerutkan dahi. Baik, tetapi berbahaya. Apa maksudnya? Wajah Antoine menunjukkan kekeliruan yang sukar diungkapkan. Kata-kata tak dapat menjelaskannya. Sambungnya. Sukar untuk benar-benar faham tanpa mengalaminya sendiri. Saya hanya boleh katakan satu perkara. Sesiapa yang pernah terbang laluan KLIA, sama ada tidak dapat menyesuaikan diri dengan suasana itu atau
Dia menunjukkan ekspresi mendalam, atau akan mahu pergi ke sana berkali-kali. Apa maksudnya? Saya mungkin tak percaya, tetapi laluan Malaysia akan mengubah sesuatu dalam hati kita. Itulah yang menakutkan. Antoine memandang keluar tingkap. Saya tak tahu kau akan jadi jenis yang mana, tetapi pasti akan ada perubahan. Itu sahaja yang pasti. Kata-kata pelik itu tersekat di hati Jin. Mengubah sesuatu. Apa maksudnya? Bukan teknikal, bukan kawalan. Ia adalah faktor yang Jin tidak dapat bayangkan. Malam itu, dia membuka komputer di rumah dan mulai mencari maklumat tentang Malaysia. Penilaian KLIA, Kawalan Udara Malaysia, ciri-ciri rakyat Malaysia. Senarai perkataan terpapar di skrin mesra cekap ramah, budi bahasa muhibah yang mendalam. Namun perasaan lain timbul di hati Jin. Bunyi istrinya Sophie mengemas makan malam kedengaran dari ruang tamu. Jin mengeluh perlahan sambil melihat skrin. Sophie, kau ada masa tak? Ada. Kenapa Sophie menjengukkan kepala dari dapur? Bulan depan saya akan ke Kuala Lumpur. Oh baguslah bukan. Saya dengar Malaysia tempat yang meriah. Dan nasi lemak pun terkenal. Jin menunjukkan ekspresi sedikit pahit. Jujur saya, tak berapa suka ke sana. Orang Malaysia terlalu menitik beratkan hubungan pribadi kurang rasional dalam bekerja. Asyik minta maaf semua untuk menjaga air muka dan keharmonian. Kemesraan yang berlebihan itu malah membuatkan saya rasa kurang profesional. Sophie sedikit terkejut tetapi tidak berkata apa-apa. Jin menyambung, saya dengar mereka meletakkan perhubungan di atas peraturan. Tidakkah kau rasa ini musuh kecekapan? Alangkah baiknya jika mereka boleh berpikir lebih rasional seperti kita orang Perancis. Tetapi bersikap budi bahasa itu bukan perkara buruk kan? Sophie berkata dengan lembut. Kemesraan dan tidak profesional adalah dua perkara yang berbeza. Jin menatap skrin dan menjawab. Mencampurkan emosi dalam kerja hanya akan mengaburkan sempadan. Itulah budaya yang saya tak biasa. Bagi Jin Malaysia adalah negara yang sukar difahami. Mengapa begitu mengambil berat tentang perasaan orang lain? Mengapa mengutamakan perhubungan daripada logik mutlak bagi Jin yang dibesarkan di bawah rasionalisme? Perancis kemesraan timur itu hanyalah tanda kekurangan kecekapan. Apabila hari keberangkatan semakin dekat, perasaan sangsi dalam hatinya semakin kuat. Reaksi pelik, rakan sekerja, kata-kata misteri Antoine, dan prasangkanya sendiri terhadap Malaysia, semua ini bersatu menghasilkan keresahan yang luar biasa. Pagi hari berlepas, Jin menyusun seragamnya di hadapan cermin. Lencana yang sempurna, rambut yang kemas. Inilah dirinya yang biasa. Melihat dirinya di cermin, Jin menarik nafas dalam. Hanya pandu seperti biasa, dia mengingatkan dirinya. Menuju ke lapangan terbang sebelum menaiki pesawat, Mark, pembantu juru terbang yang cemerlang berusia pertengahan 30 katan, dan rakan kongsi yang boleh dipercayai, menghampirinya dengan wajah tegang. Kapten bersedia untuk berlepas, kata Mark dengan sedikit ketegangan dalam suaranya. Tak mengapa, Mark. Lakukan seperti biasa, jawab Jin dengan tenang. Tetapi dia perasan suaranya sendiri juga agak kaku. Penerbangan berjalan lancar, melintasi Eropa Barat melalui Timur Tengah dan kemudian benua Asia. Dalam masa penerbangan yang panjang itu, Jin berulang kali memikirkan tentang Malaysia. Apa yang akan dilihatnya di negara kepulauan itu? Apakah perubahan yang dimaksudkan oleh Antoine? Akhirnya mereka memasuki kawasan maklumat penerbangan Kuala Lumpur. Pada saat itu Jin merasakan keraguan pertamanya. Ia bukan masalah teknikal, tetapi sesuatu yang sukar dijelaskan seperti udara. Air France 316 di sini, kawalan pendekatan Kuala Lumpur. Selamat petang. Kekalkan ketinggian 12.000. Baik, suara pengawal itu sangat ramah. Ia jelas dan ringkas, tetapi yang paling mengejutkan ialah intonasi suaranya. Ia tidak robotik juga tidak terlalu santai. Ia seperti jiran lama yang bercakap dengan Anda memberikan rasa ketenangan yang luar biasa. Ini pasti berbeza daripada kawalan negara lain. Diterima kekalkan 12.000 Air France 316 balas Jin. Seterusnya, arahan kepada pesawat lain didengari Malaysia Airlines Batik Air Air Asia. Apa yang menakjubkan ialah semua pesawat dipandu dengan kerjasama yang sempurna. Ia bukan arahan yang kaku dan kepatuhan, tetapi seperti persefahaman bersama. Semua pesawat bergerak lancar dan tanpa pembaziran di udara. Tidak pernah mengalami kawalan seperti ini. Jin mendengar arahan kepada pesawat lain yang mengalir melalui radio. Setiap arahan ringkas, tetapi penuh pertimbangan tanpa nada tergesa-gesa sama sekali. Namun aliran keseluruhannya sangat lancar.
kecekapan dan budi bahasa wujud bersama. Perkara yang selama ini Jin anggap mustahil berlaku secara semula jadi di sini. Air France 316 belok kanan ke 230, 80 km dari KLIE. Diterima belok kanan 230, Jin membalas bertukar pandangan dengan Mark. Ekspresi Mark juga menunjukkan kejutan. Kau rasa tak pengawalan yang begitu lancar dengan jumlah trafik begini, kata Jin perlahan. Menakjubkan Kapten. Macam semua orang adalah satu keluarga yang bekerja sama, jawab Mark. Rasa macam semua pesawat menjaga antara satu sama lain. Gambaran itu sangat tepat. Bukan kekacauan tetapi keharmonian. Bukan persaingan tetapi sokongan bersama. Seluruh langit beroperasi seolah-olah sebuah keluarga besar. Mereka memulakan pendekatan terakhir ke KLIA. Selalunya ini adalah masa yang paling tegang, tetapi suara kawalan mempunyai rasa ketenangan yang luar biasa. Tiada kegelisahan, tiada keresahan, tiada kedinginan mekanikal, hanya keyakinan yang tenang dan pertimbangan terhadap pihak lain. Air France 316 dibenarkan pendekatan terakhir. Landasan 05, angin timur laut. Selamat datang ke Malaysia. Dibenar mendarat, diterima landasan 05, dibenar mendarat Air France 316. Badan pesawat menyentuh landasan dengan lancar. Pendaratan yang sempurna. Pada saat tayar menyentuh tanah, Jin diselubungi perasaan aneh. Secara teknikal, ia sepatutnya sama seperti lapangan terbang lain. Mengapa ia begitu selesa? Ada rasa kebiasaan yang luar biasa seolah-olah kembali ke rumah. Selepas beralih ke kawalan darat, perasaannya adalah sama. Arahan taxiway ke apron semuanya tanpa pembaziran tetapi tidak pernah membuatkan Anda berasa tergesa-gesa. Dalam setiap arahan, Anda dapat merasakan keprihatinan terhadap pesawat. Air France 316 sila ke apron C6. Terima kasih karena berkhidmat. Ayat terakhir itu mengejutkan Jin. Terima kasih karena berkhidmat. Kehangatan budi bahasa meresap ke dalam komunikasi perniagaan. Ia bukan sekadar basa-basi sosial, tetapi mengandungi hati yang ikhlas. Pesawat tiba di apron, engine dimatikan. Jin menanggalkan fon kepala dan memandang keluar tingkap. Pemandu ground sudah bersedia. Melihat pergerakan mereka, Jin menarik nafas. Sangat teratur. Setiap pergerakan lancar dan semula jadi tanpa tindakan berlebihan. Tetapi ia bukan keteraturan seperti robot. Ia penuh dengan tenaga manusia. Setiap pergerakan setiap individu mempunyai niat pertimbangan dan keyakinan. Mark, lihat luar, kata Jin. Kenapa? Pergerakan pemandu itu sangat lancar. Macam kawan lama yang bekerja sama selama bertahun-tahun. Mark turut melihat keluar tingkap dan menghela nafas perlahan. Ya, betul. Dan semua orang nampak bersemangat. Langsung tiada rasa letih. Tepat. Tidak tergesa-gesa, tidak berlengah. Semuanya berlaku pada masa yang tepat dan rentak yang tepat. Adakah ini cara kerja orang Malaysia? Sebuah keraguan kecil timbul di hati Jin. Selepas turun dari pesawat, kaki tangan darat tidak membongkok secara berlebihan. Sebaliknya, memberi anggukan ikhlas dan senyuman ceria. Interaksi semula jadi itu membuatkan Jin berhenti. Dia entah bagaimana dapat merasakan sambutan yang datang dari hati yang terkandung di dalamnya tanpa sebarang jurang pangkat. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Terima kasih. Kata kaki tangan itu dalam bahasa Inggris yang fasih, matanya penuh keikhlasan. Terima kasih, balas Jin. Dia terkejut apabila mendapati kata-katanya juga mengandungi kelembutan yang belum pernah ada. Memasuki terminal lapangan terbang, terdapat kejutan lagi. Kebersihan, kecerahan, dan pergerakan orang yang bersemangat. Tiada sesiapa yang berlari, tetapi tiada sesiapa yang lambat. Semuanya mengalir dengan tepat dan penuh tenaga. Udara dipenuhi dengan suasana kemeriahan dan keakraban yang samar-samar. Keesokan harinya, Jin berkesempatan melawat pusat kawalan operasi KLIA. Ini adalah sebahagian daripada program pertukaran antara Air France dan Malaysia Airlines. Sebaik sahaja memasuki pusat kawalan, Jin terpaku. Skrin besar memaparkan pesawat yang tidak terkira. Pengawal melihat beberapa skrin, membimbing pesawat seperti memimpin pulang anak-anak. Namun yang paling mengesankan ialah ekspresi wajah mereka. Ada ketegangan, tetapi tiada kegelisahan. Tumpuan, tetapi juga ketenangan. Kadang-kadang mereka bertukar pandangan, yang menunjukkan persefahaman antara rakan sekerja. Seorang pengawal senior menghampirinya. Seorang lelaki berusia sekitar 50-an dengan aura mesra. Kapten Dubois, selamat datang. Pendaratan semalam sangat lancar. Semua orang terkesan. Terima kasih.
Panduan Anda juga sangat cemerlang, jawab Jin dengan ikhlas. Pengawal itu tersenyum lembut, seolah-olah menyambut tetamu. Kami mengejar kecekapan, tetapi itu adalah untuk memastikan setiap pengembara dapat pulang dengan selamat. Tanggung jawab kami adalah untuk mewujudkan langit di mana juru terbang boleh memandu dengan tenang. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati. Bukan kecekapan untuk kecekapan, tetapi untuk kepulangan yang selamat. Terdapat perbedaan besar di situ. Jin selama ini beranggapan kecekapan adalah kelajuan mekanikal. Tetapi apa yang dikatakan oleh pengawal ini berbeza. Berasal dari penghormatan terhadap keluarga, terhadap kehidupan. Adakah perkara seperti ini benar-benar wujud? Boleh saya tanya? Soalan, kata Jin. Sila, mengapa kawalan Anda begitu tenang? Tidak tergesa-gesa walaupun sibuk dan semuanya bekerja sama dengan begitu baik. Pengawal itu berpikir sejenak dan menjawab, keresahan tidak akan memperbaiki keadaan, malah akan menjejaskan suasana. Jadi kami terbiasa untuk saling bertimbang rasa meletakkan diri di tempat orang lain. Ini bukan menghilangkan emosi, tetapi menggunakan emosi dengan baik. Apa itu? Ikhlas dan budi bahasa, kata pengawal itu dengan jujur. Juru terbang letih selepas penerbangan jauh. Jika kami memberi arahan yang tergesa-gesa, ia akan menjadi tekanan kepada mereka. Jadi kami berpikir dari sudut pandangan orang lain. Nada apa yang boleh menenangkan? Cara apa yang boleh membantu? Bukan hanya teknikal, tetapi juga menggunakan hati untuk berhubung. Jin terdiam. Adakah ini sikap orang Malaysia terhadap kerja? Di sebalik teknologi ada hati yang hangat. Semasa meninggalkan pusat kawalan Jin menoleh ke belakang, para pengawal terus bekerja dengan tumpuan. Sesekali mereka bertukar peringatan ringkas. Suasana itu profesional tetapi juga penuh kehangatan kemanusiaan. Petang itu Jin bersendirian di bilik hotel merenung. Di luar tingkap pemandangan Kuala Lumpur sibuk, tetapi di antara bangunan pencakar langit bumbung kuil berwarna-warni kelihatan. Ini adalah bandar di mana kepercayaan tradisional dan kehidupan modern berpadu secara semula jadi. Mark mengetuk pintu dan masuk. Kapten, boleh kita berbual? Ya, silakan. Mark duduk di kerusi. Kapten, apa pendapat Anda tentang Malaysia? Jin berpikir sejenak sebelum menjawab. Sejujurnya saya keliru. Sebelum datang saya rasa ini tempat yang hanya mementingkan hubungan dan kurang prinsip. Tetapi setelah datang ia terasa berbeza. Memang mementingkan hubungan, tetapi bukan hanya di permukaan. Saya rasa mereka ikhlas. Saya pun rasa begitu, kata Mark. Senyuman pemandu, nada suara pengawal, cara kaki tangan lapangan terbang melayan, semuanya mempunyai kemesraan yang sukar diungkapkan. Ya, Jin memandang keluar tingkap. Saya rasa saya mula faham apa yang dimaksudkan oleh Antoine. Mereka berdiam diri seketika, tetapi ia bukan kesunyian yang janggal, tetapi ketenangan berkongsi pemahaman. Malam itu Jin tidak dapat tidur. Bukan sahaja perbezaan masa. Kata-kata pengawal terus berlegar di pikirannya. Untuk kepulangan yang selamat saling bertimbang rasa. Menggunakan hati untuk berhubung. Kata-kata ini menggoncang jiwa Jin. Apa bezanya dengan ajaran bapaknya tentang kawalan sempurna? Bapa pernah berkata, emosi tidak perlu. Kawalan mekanikal yang sempurna adalah segalanya. Jin hidup dengan kepercayaan ini, tetapi apa yang dilihatnya di Malaysia berbeza. Ada hati di dalam teknologi. Pukul 2 pagi, Jin keluar dari bilik hotel. Memandangkan dia tidak dapat tidur, lebih baik dia berjalan-jalan. Hotel itu dekat dengan KLIA. Ditiup angin malam, Jin berjalan menuju ke lapangan terbang. Walaupun larut malam, lapangan terbang beroperasi dengan senyap. Tempat ini hidup 24 jam sehari. Selepas mendapat kebenaran daripada pengawal keselamatan, Jin berjalan ke apron. Di sana dia menyaksikan babak takdir. Seorang juru teknik penyelenggaraan sedang melakukan sesuatu di bawah pesawat. Hanya cahaya lampu kerja yang menerangi pesawat dalam kegelapan. Apabila dia mendekat, dia melihat juru teknik itu sedang memeriksa calar kecil dengan teliti merekodkannya pada tablet. Lelaki itu berusia kira-kira 40-an, memakai pakaian kerja dan memegang kain lap. Calar sekecil ini pun perlu diperiksa, Jin bertanya secara tiba-tiba. Juru teknik itu mengangkat kepala menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian dia mengelap tangannya dengan tuala di lehernya dan tersenyum ikhlas. Ya, walaupun kecil hati tak sedap, jawabnya dengan sopan. Walaupun bahasa Inggrisnya sedikit berlogat, tempatan ia jelas. Sebab setiap penumpang adalah anak istri atau ibu bapa seseorang. Mereka semua mesti selamat pulang. Keikhlasan dalam kata-kata dan matanya membuatkan Jin terdiam.
larut malam di mana tiada mata yang memerhati, tetapi dia tidak curi tulang. Sebaliknya, karena tiada sesiapa yang melihat dia lebih jujur kepada hati nuraninya. Sikap itu menyentuh hati Jin. Berapa lama awak buat kerja ini? Tanya Jin. 20 tahun, jawab juru teknik itu sambil tersenyum malu. Setiap hari buat perkara yang sama. Tapi, selagi saya pikirkan semua orang dapat keluar dengan selamat dan pulang dengan gembira, saya tak berani sambil lewat. Selamat pulang. Kata-kata itu bergema kuat. Bagi Jin, kerja adalah tugas yang mesti diselesaikan. Sempurna, cekap, tepat. Tetapi bagi lelaki ini, kerja adalah amanah, adalah janji kepada orang yang tidak dikenali. Maaf bertanya, kata juru teknik itu, Enci Kapten ya. Ya, saya Kapten Air France. Juru teknik itu mengangguk mesra menghulurkan tangan kasarnya. Terima kasih karena membawa semua orang dengan selamat. Kami yang bekerja di belakang tabir ini paling kagum dengan Anda yang terbang di langit. Jin menyambut tangan itu merasakan dadanya bergetar. Lelaki ini berbangga dengan kerjanya. Tetapi ia bukan kebanggaan yang sombong, tetapi kebanggaan yang lahir daripada rasa tanggung jawab dan kebaikan. Saya yang patut berterima kasih kepada awak semua. Karena keikhlasan awak kami boleh terbang dengan tenang, kata Jin dari hati. Mereka berbual seketika. Juru teknik itu, Encik Azman, menceritakan bahwa anak perempuannya yang di sekolah menengah juga ingin bekerja dalam bidang penerbangan. Encik Azman berkata, dia mengajar anak perempuannya kepentingan kerja ini. Untuk melakukan sesuatu, mesti jujur pada hati nurani. Walaupun tiada sesiapa yang melihat Tuhan nampak dan hati kita sendiri nampak. Itulah asas menjadi manusia. Kata-kata ini terukir dalam hati Jin. Walaupun tiada siapa yang melihat hati nurani nampak. Mungkin inilah sikap orang Malaysia terhadap kerja. Berjalan di apron, juru teknik lain juga bekerja dalam diam. Tiada siapa yang tergesa-gesa, tetapi tiada siapa yang curi tulang. Mereka sesekali saling bertegur sapa, suasana harmoni. Ada juru teknik yang mengelap tingkap pesawat, ada yang memeriksa tayar. Setiap orang melaksanakan tugas mereka dengan teliti di posisi masing-masing. Jin berhenti menatap pemandangan itu. Ini mungkin kesempurnaan sebenar. Bukan ketepatan yang dingin, tetapi perincian yang hangat. Di sebalik teknologi ada hati manusia. Adakah ini bahaya yang dimaksudkan oleh Antoine? Jin berbisik kepada dirinya sendiri. Kesempurnaan yang dia yakini selama ini adalah ketepatan seperti mesin, membuang emosi hanya mengejar kecekapan. Itu adalah falsafah pemanduan yang diajar oleh bapaknya. Tetapi kesempurnaan yang wujud di sini adalah berbeza. Kesempurnaan yang lahir daripada bertimbang rasa terhadap orang lain penuh budi bahasa. Dia menyadari perbezaan ini. Dan apabila dia menyadarinya, dia tidak boleh kembali. Inilah mungkin bahaya yang dimaksudkan oleh Antoine. Nilai akan berubah. Kejutan karena mendapati perkara yang selama ini dianggap betul, sebenarnya tidak lengkap, sememangnya menggoncang jiwa. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Jin memandang pemandangan malam Kuala Lumpur. Lampu yang tidak terkira menerangi kegelapan. Di sebalik setiap cahaya ada kehidupan. Dan setiap orang di dalamnya mungkin hidup dengan keikhlasan seperti Encik Azman. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak dijangka berlaku semasa persediaan penerbangan pulang. Laporan mengatakan terdapat masalah dengan catering dalam penerbangan. Jumlahnya tidak mencukupi. Biasanya ini adalah situasi yang akan menimbulkan kemarahan. Kelewatan berlepas mungkin berlaku menyebabkan masalah kepada penumpang. Tetapi cara kaki tangan Malaysia bertindak balas adalah berbeza. Orang yang bertanggung jawab segera bergegas datang. Wajahnya menunjukkan permohonan maaf yang ikhlas. Dia menggenggam tangan sambil membongkok sedikit. Sungguh ini kecuaian kami. Kami minta maaf sangat. Apa yang menakjubkan ialah mereka tidak membuang masa menunggu arahan, tetapi menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa. Hanya dalam 15 menit mereka bukan sahaja menggantikan catering, malah menyediakan beberapa kuih muih Malaysia sebagai pampasan. Dalam tempoh ini, kaki tangan tidak menuding, jari sebaliknya menumpukan perhatian kepada cara menyelesaikan masalah dengan pantas dan terbaik. Yang lebih mengejutkan, sebelum berlepas, orang yang bertanggung jawab datang sekali lagi untuk memohon maaf. Dia berkata dengan ikhlas, "Saya minta maaf karena menyebabkan masalah. Kami telah menyelaraskannya dan menjamin tidak akan menangguhkan berlepas. Selamat terbang dan selamat perjalanan hari ini." Sikap menyelesaikan masalah sebagai masalah. Mereka sendiri membuatkan Jin berasa malu dengan keangkuhannya. Di Perancis orang bangga dengan sistem yang sempurna. Tetapi sistem kadangkala gagal. Pada masa itu yang paling penting ialah flexibility
dan keikhlasan manusia. Orang Malaysia mempunyai hati untuk mencapai kesempurnaan menyeluruh, bukan peraturan yang kaku, tetapi budi bahasa dan keikhlasan adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih, kata Jin dengan ikhlas. Flexibility Anda sangat mengagumkan. Ini benar-benar hebat. Orang yang bertanggung jawab itu tersenyum lega. Terima kasih Tuan. Asalkan semua orang tidak terlewat, perkara kecil ini menjadi titik permulaan perubahan yang menentukan arah hati Jin. Tiada manusia yang sempurna. Kegagalan akan berlaku. Tetapi bagaimana menghadapi kegagalan, disitulah kemanusiaan terserlah. Duduk di tempat duduk, pemandu Jin menarik nafas dalam sekali lagi. Mark duduk di sebelahnya mengesahkan senarai semak sebelum berlepas. Jin melihat keluar tingkap. Pemandu ground melambai dengan bersungguh-sungguh, wajah mereka ceria. Dia paham bahwa setiap pergerakan itu dipenuhi dengan hati. Suara ramah pengawal kedengaran. Suara itu mengandungi pertimbangan terhadap pihak lain. Juru teknik penyelenggaraan sedang melakukan pemeriksaan terakhir, mengesahkan bagian yang tidak dilihat. Semuanya adalah untuk manusia, untuk penumpang seterusnya. Walaupun di tempat yang tidak dilihat, mereka melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Jin faham. Inilah Malaysia. Mark, kata Jin. Ya, Kapten. Tempat ini sangat hangat. Mark menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Jarang Kapten berkata begitu. Jin tersenyum. Saya salah faham sebelum datang. Tetapi setelah melihat, berinteraksi dan bercakap, saya faham. Bukan hanya di permukaan. Ada budi bahasa di sini. Air France 316 sahkan sedia untuk berlepas, suara pengawal kedengaran. Sedia untuk berlepas. Air France 316, balas Jin. Diterima landasan 05, dibenar berlepas. Semoga penerbangan Anda selamat. Ayat terakhir itu membuatkan dada Jin hangat. Semoga penerbangan Anda selamat. Ia bukan sekedar frasa biasa. Ia mengandungi perasaan yang ikhlas mengharapkan keselamatan mereka. Diterima, terima kasih. Suara Jin mengandungi kelembutan yang belum pernah ada. Pesawat perlahan-lahan bergerak. Di taxiway menuju landasan, Jin memandang KLEA. Lapangan terbang yang diterangi lampu terang itu kelihatan sibuk tetapi juga bersemangat. Memasuki landasan, engine dihidupkan sepenuhnya. Badan pesawat memecut dan akhirnya melonjak ke udara. Pemandangan Kuala Lumpur terbentang di bawah. Lampu yang tidak terkira berkelipan seperti galaksi di bumi. Selamat tinggal Kuala Lumpur. Jin berbisik dalam hati. Saya akan kembali. Pesawat meningkatkan ketinggian menembusi awan. Langit malam berbintang terbentang di hadapan mata. Jin memegang tongkat kawalan diselubungi rasa kepuasan yang luar biasa. Sesuatu telah berubah. Memang telah berubah. Bukan sahaja teknologi, tetapi juga hati. Bukan sahaja kecekapan, tetapi juga kehangatan. Definisi kesempurnaan telah berubah secara mendalam. Kapten, Anda pikirkan. Apa, tanya Mark? Oh, jawab Jin. Saya pikir tentang apa yang saya pelajari di Malaysia. Teknologi hanya lengkap apabila digabungkan dengan hati yang bertimbang rasa terhadap orang lain. Perkara semudah ini saya terlupa. Mark mengangguk perlahan. Saya pun, saya rasa banyak dalam beberapa hari ini. Kedua-dua mereka terus memandu dalam diam. Tetapi kesunyian itu penuh dengan pemahaman dan resonansi. Semasa penerbangan yang panjang, Jin berulang kali teringat apa yang berlaku di Malaysia. Suara pengawal yang seperti kawan, senyuman ikhlas Encik Azman, tindak balas fleksibel orang yang bertanggung jawab catering lambayan, bersemangat pemandu ground. Semuanya bersatu menunjukkan satu kebenaran. Kerja bukan hanya untuk diselesaikan, tetapi untuk dilakukan dengan hati. Teknologi bukan hanya kemahiran, tetapi wujud bersama dengan budi bahasa. Kesempurnaan bukan ketepatan tanpa emosi, tetapi lahir daripada hati nurani dan kehangatan. Apabila kebenaran ini disedari, dia tidak boleh kembali kepada dirinya yang asal. Inilah bahaya yang dimaksudkan oleh Antoine. Tetapi pada masa yang sama ini adalah hadiah terbaik. Kembali ke Paris, sikap Jin di tempat duduk pemandu berubah. Ia bukan perubahan yang drastik, tetapi perubahan yang senyap tetapi pasti. Perbualan dengan Mark menjadi lebih sopan. Reaksi terhadap kawalan juga penuh hormat. Orang pertama yang menyadari perubahan ini ialah Mark sendiri. Dalam satu penerbangan, Mark membuat kesilapan kecil, memasukkan tetapan ketinggian yang salah. Walaupun segera diperbetulkan dahulu, dia pasti akan menerima teguran keras. Tetapi Jin berkata dengan tenang, "Tak mengapa, Mark. Semua orang buat kesilapan. Yang penting adalah sedar dan perbetulkan segera." Mark memandang Jin dengan terkejut. Kapten yang sentiasa mengejar kesempurnaan, kini bercakap dengan begitu lembut.
Beberapa hari kemudian, karena cuaca buruk mereka perlu membuat pendaratan semula. Kabus menyelubungi lapangan terbang penglihatan teruk. Mereka terpaksa membatalkan pendekatan pertama dan berlegar di udara. Dahulu dia pasti akan berasa cemas. Sekarang berbeza. Jangan tergesa-gesa, Mark. Keselamatan semua penumpang adalah keutamaan. Semua orang mau pulang dengan selamat. Kita tunggu dengan sabar, sehingga cuaca bertambah baik, kata Jin, dengan pertimbangan yang tenang. 30 menit kemudian cuaca bertambah baik. Pendaratan kedua sempurna. Tepukan bergema di kabin. Penumpang gembira karena tiba dengan selamat. Kapten Anda telah berubah, kata Mark dengan terkejut. Jin tersenyum tenang. Saya belajar di Malaysia. Teknologi hanya lengkap apabila digabungkan dengan budi bahasa dan hati. Di Malaysia. Ya, Jin melihat keluar tingkap. Orang di sana bekerja dengan hati. Mereka tidak curi tulang walaupun tiada sesiapa yang melihat. Itu bukan formality. Ia karena mereka benar-benar menganggap orang lain sebagai keluarga sendiri. Mark mengangguk dalam diam. Kata-kata Jin mengandungi pengalaman yang mendalam. Beberapa minggu kemudian jadwal tugasan baharu dikeluarkan. Jin membalik halaman mencari perkataan tertentu. Jantungnya berdebar sedikit. Apabila dia menjumpainya, dia tersenyum tanpa sadar. Penerbangan KLIA juga diaturkan untuk bulan depan. Jin mengambil pen dan membuat bulatan pada perkataan itu. Dia tidak lagi takut. Sebaliknya, dia ingin sekali lagi tenggelam dalam suasana penuh budi bahasa itu. Dia mahu bertemu lagi dengan orang-orang yang ikhlas. Dan kali ini dia juga mahu terbang dengan hati seperti mereka. Mark di sebelah terkejut. Jin KLIA lagi? Tak perlu tolak ke? Tak tolak, jawab Jin dengan tenang. Malah saya mau pergi. Mark menunjukkan wajah tidak percaya. Tetapi Jin tidak peduli. Dia menulis perlahan di sudut jadwal, merasai kehangatan sejati sekali lagi. Petang itu Jin menelpon istrinya Sophie. Sophie, bulan depan saya akan ke Kuala Lumpur lagi. Bagaimana kali ini bukan ke awak cakap itu laluan? Yang semua orang tak suka. Jin tersenyum sedikit. Pada mulanya saya keliru. Tapi Malaysia hebat. Kelembutan orangnya, perincian budi bahasa semuanya indah. Baguslah suara Sophie juga gembira. Jika awak gembira itu yang terbaik. Tapi apa yang begitu istimewa? Jin berpikir sejenak sebelum menjawab. Sukar untuk dijelaskan dengan satu ayat. Tapi orang di sana tidak menganggap kerja sebagai tugas yang dingin tetapi sebagai tanggung jawab terhadap manusia. Walaupun tiada sesiapa yang melihat mereka bekerja dengan hati nurani. Itu perkara biasa di sana. Hebat. Ya, Jin memandang keluar tingkap. Saya juga mau berubah, bukan hanya teknikal. Saya mau terbang dengan hati. Melayan setiap penumpang seperti keluarga. Selepas meletakkan telepon, Jin melihat keluar tingkap. Langit Paris kelihatan lebih cerah daripada biasa. Dia menyadari bahwa bukan dunia yang berubah, tetapi matanya yang berubah. Dia dapat melihat apa yang tidak dapat dilihatnya sebelum ini. Di tempat kerja, perubahan Jin mula menjadi bualan. Penilaian daripada penumpang meningkat dengan ketara. Saya dengar baru-baru ini, penumpang memuji penerbangan Kapten Dubois sangat hebat, kata Antoine pengurus operasi. Ada rahasia ke? Jin berpikir sejenak dan menjawab, tak ada yang istimewa. Saya cuma coba melayan setiap penumpang sebagai manusia. Itulah yang paling sukar, kata Antoine sambil tersenyum. Tapi, awak melakukannya secara semula jadi. Itu sungguh hebat. Mendengar ini, Jin teringat orang Malaysia. Mereka tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Mereka hanya melakukan perkara yang sepatutnya, dengan pertimbangan dan kesungguhan. Dan Jin faham bahwa perkara yang sepatutnya itu adalah yang paling sukar dilakukan. Penerbangan KLIA kedua semakin hampir. Sehari sebelum berlepas, Jin membuat persiapan di rumah, menyusun seragam, mengesahkan dokumen. Tetapi kali ini dia juga menyediakan sekeping surat kecil. Ia adalah surat penghargaan untuk Encik Azman. Dalam bahasa Inggris yang sedikit kaku, dia menulis dengan hati. Saya sangat terharu dengan sikap Anda terhadap kerja. Saya juga ingin terbang dengan hati nurani seperti Anda. Tiba di Kuala Lumpur buat kali kedua. Apabila pesawat menyentuh landasan, Jin diselubungi perasaan aneh. Rasa ketenangan seperti pulang ke rumah. Walaupun baru kali kedua datang, dia berasa rindu. Kaki tangan darat membimbing pesawat. Pergerakan itu lancar seperti kali pertama. Tetapi kali ini dia faham maksud di sebalik kelancaran itu. Bukan ketepatan mekanikal tetapi persefahaman yang ikhlas. Selepas turun dari pesawat, Jin menuju ke kawasan penyelenggaraan. Dia ingin bertemu Encik Azman. Nasib baik dia ada di sana, sedang memeriksa pesawat. Encik Azman, Jin memanggil.
Enci Asman mengangkat kepala terkejut. Kemudian dia tersenyum ikhlas. Kapten Dubois Anda datang lagi. Ya, Jin menghulurkan surat itu. Ini surat penghargaan untuk Anda. Enci Asman mengambil surat itu tersenyum malu. Dia menyimpannya dengan teliti di dalam poket. Terima kasih Tuan. Tuan, terlalu baik. Kata-kata Anda telah mengubah saya, kata Jin. Walaupun tiada sesiapa yang melihat hati nurani nampak, saya tak akan lupa kata-kata itu seumur hidup saya. Encik Asman menggaruk kepala menunjukkan ekspresi bersahaja. Saya cuma buat yang sepatutnya, tapi saya gembira dengar kata-kata Tuan. Mereka berbual seketika. Encik Asman menceritakan bahwa anak perempuannya telah mula belajar untuk menjadi juru teknik penyelenggaraan pesawat. Melihat ayahnya, dia pasti memahami makna kerja ini. Semasa berpisah, Encik Azman berkata, Kapten Dubois, datanglah selalu ke Malaysia. Kami sentiasa mengalu-alukan Anda. Kata-kata itu menghangatkan hati Jin. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang luar biasa berlaku. Juru terbang yang sukarela untuk menerbangkan laluan KLIA mula meningkat. Orang yang tertarik selepas mendengar kisah Jin. Laluan yang pada mulanya disalah anggap kini beransur-ansur menjadi laluan populer, dan mereka yang kembali dari penerbangan KLIA semua berkata perkara yang sama. Saya berubah, cara saya melihat dunia berubah. Inilah rupanya budi bahasa, saya mau pergi lagi. Jin tersenyum tenang. Benih telah ditaburkan. Dari seorang kepada dua orang, dari dua orang kepada empat orang. Kelembutan tersebar dengan cara ini. Bahaya yang dikatakan oleh Antoine sebenarnya adalah hadiah terbaik. Pada suatu hari, Jin menemui sesuatu yang jatuh di lantai lapangan terbang. Ia adalah dompet kecil. Dahulu dia mungkin akan berjalan terus. Tetapi sekarang berbeza. Dia berhenti mengambilnya, pekerja pembersihan berdekatan menyapanya. Terima kasih, Kapten. Baik hati betul. Tak Jin tersenyum. Saya cuma buat yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Maksud kata-kata ini yang dipelajari di Malaysia kini dia faham. Bukan perkara istimewa. Hanya melakukan apa yang jujur pada hati nurani. Itu sahaja. Tetapi, itu sahaja adalah perkara yang paling penting. Pada suatu musim sejuk, Jin dan keluarganya berkumpul di meja makan. Istrinya Sophie, anak lelaki berusia 15 tahun, dan anak perempuan berusia 12 tahun. Meja makan yang hangat, ayah semakin lembut sekarang, kata anak perempuannya. Jin tersenyum. Ayah dulu lebih teruk ke, ya, dulu marah kalau ada apa-apa yang tak sempurna, kata anaknya. Sophie tersenyum dan berkata, sejak awak ke Kuala Lumpur, awak berubah sayang. Ya, Jin mengangguk. Saya belajar perkara penting. Lebih penting hati daripada kesempurnaan. Apa maksudnya? Tanya anak perempuannya. Jin berpikir sejenak dan menjawab. Contohnya makanan ini. Masakan ibu mungkin bukan yang paling mewah walaupun sangat sedap. Tetapi keikhlasan hati ibu memasak untuk keluarga, itulah yang lebih penting daripada segalanya. Mata Sophie menjadi lembut. Terima kasih. Saya yang patut berterima kasih. Jin memegang tangan istrinya. Terima kasih untuk segalanya. Anak-anak mereka tersenyum malu. Tetapi senyuman itu hangat dan bahagia. Langit yang dilihat dari tempat duduk pemandu menjadi lebih indah daripada sebelumnya. Karena dia dapat melihat awan bentuk cahaya bunyi angin yang bertimbang rasa terhadap orang lain bukan hanya aspek teknikal. Semuanya terasa lebih jelas daripada dahulu. Mark berkata, pada suatu hari, Kapten pemanduan Anda kebelakangan ini seperti seni. Seni. Jin ketawa. Tidaklah berlebihan. Cuma menggunakan hati sahaja. Tapi itulah yang paling sukar, kata Mark. Saya mau jadi seperti Kapten. Awak sudah menjadi juru terbang yang cukup cemerlang, kata Jin. Cuma saya harap awak ingat satu perkara. Teknologi penting tapi tak cukup. Ia lengkap apabila wujud bersama dengan budi bahasa. Mark mengangguk dengan serius, matanya bersinar dengan pemahaman. Suatu hari Antoine memanggil Jin keluar. Mereka berbual berdua di bilik pengurus operasi. Jin awak memang dah berubah, kata Antoine. Ya, Jin mengakui dengan jujur. Penerbangan KLIA telah mengubah saya. Sebenarnya saya juga pernah terbang laluan Malaysia, kata Antoine. Walaupun 20 tahun yang lalu, begitukah? Mata Antoine memandang jauh. Kehangatan budi bahasa yang saya rasa pada masa itu masih hidup dalam hati saya sehingga kini. Sebab itulah saya serahkan laluan itu kepada awak. Saya pikir, jika awak-awak pasti akan memahami sesuatu. Terima kasih. Antoine tersenyum. Awak melebihi jangkaan saya. Dan sekarang awak mempengaruhi juru terbang lain. Tiada apa yang lebih menggembirakan daripada ini.
Kedua-dua mereka memandang keluar tingkap. Kapal terbang berlepas berturut-turut di landasan. Dalam setiap pesawat terdapat kehidupan. Juru terbang, penumpang, juru teknik, penyelenggaraan, pengawal hati. Semua orang bersatu di langit. Kini, Jin terbang ke Kali A setiap bulan. Setiap kali pergi, dia menemui penemuan baharu. Keindahan Malaysia, kelembutan orangnya, keikhlasan mereka terhadap kerja semua ini tidak pernah pudar. Dalam satu penerbangan KLIA, seorang penumpang sakit tenat. Jin segera membuat keputusan, memilih untuk membuat pendaratan kecemasan di lapangan terbang terdekat. Dahulu dia mungkin akan bimbang tentang kelewatan jadwal, tetapi sekarang berbeza. Kepada semua penumpang saya minta maaf. Karena seorang penumpang sakit secara tiba-tiba, kami akan membuat pendaratan kecemasan untuk keselamatan semua sila faham dan bekerja sama. Tiada rungutan di kabin. Sebaliknya, kedengaran suara-suara bimbang. Orang ramai memahami. Pendaratan kecemasan berjaya. Penumpang yang sakit dihantar ke hospital dengan selamat. Penerbangan disambung semula. Walaupun tiba di Kuala Lumpur, lewat 3 jam dari jadwal penumpang, mengucapkan terima kasih kepada Jin semasa turun. Kapten, terima kasih atas keputusan Anda. Terima kasih. Asalkan semua orang selamat, Jin mengangguk mesra kepada setiap penumpang. Ini adalah interaksi dari hati ke hati yang dipelajari di Malaysia. Apakah profesionalisme Jin kini tahu jawabannya? Ia bukan hanya teknologi yang sempurna, tetapi teknologi yang wujud bersama dengan hati yang bertimbang rasa terhadap orang lain. Keikhlasan yang jujur pada hati nurani walaupun tiada sesiapa yang melihat. Perincian yang dilakukan dengan hati bukan hanya formality. Semua ini bersatu barulah menjadi profesional sejati. Malaysia mengajarnya intipati kerja. Ia bukan tugas tetapi amanah untuk menjaga. Bukan kewajiban tetapi hati nurani. Dan yang paling penting, perhubungan antara manusia. Hari ini Jin juga terbang di udara. Memegang tongkat kawalan, dia berpikir tentang ratusan nyawa di dalam pesawat ini. Saya akan melayan setiap orang ini seperti keluarga. Dengan hati teliti dan selamat, saya akan menghantar mereka ke destinasi. Inilah falsafah pemanduan Baharu Jin. Bukan kawalan sempurna yang dipelajari daripada bapaknya, tetapi pemanduan dengan hati yang dipelajari di Malaysia. Apabila teknologi dan hati bersatu, kesempurnaan sejati lahir. Juru terbang yang dahulu takut dengan penerbangan KLIA, kini terbang dengan bangga di laluan ini. Karena mereka tahu tempat itu akan menjadikan mereka matang, mengubah mereka daripada juru teknik menjadi profesional sejati. Adakah Anda meletakkan hati dalam kerja Anda? Adakah Anda melaksanakannya dengan hati nurani, walaupun tiada sesiapa yang melihat? Adakah Anda melayan orang lain dengan budi bahasa yang sejati, bukan hanya formality? Budi bahasa Malaysia tidak kelihatan, tetapi ia wujud. Ia terserlah dalam bentuk fleksibiliti, keikhlasan, dan hati nurani. Dan ia mempunyai kuasa untuk mengubah hati melangkaui sempadan negara. Sila kongsi pendapat Anda di ruangan komen. Terima kasih karena menonton. Kita jumpa di video seterusnya.